ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Manusia diberikan syafaat. Apakah ini maksudkan dengan syafaat ataupun syafa'ah? Syafaat apa maksud? Syafaat maknanya pertolongan, bantuan. Jadi di negeri akhirat besok manusia ini diberi syafaat. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada beberapa golongan boleh memberi syafaat ataupun kita kata bantuan kepada pihak lain ataupun orang lain. Seperti para nabi, syuhada dan juga para ulama boleh memberi syafaat kepada orang lain. Asal-asalnya syafaat ini sesiapa pun tidak boleh memberi syafaat pertolongan kepada orang lain. Dia amalan ni berdasarkan kepada individu. Maknanya amalan masing-masing lah. Amalan kita punya, amalan orang punya. Kita tak boleh nak tolong orang tak boleh nak tolong kita. Itu asal syafaat macam tu, asal pertolongan. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsurun. Pertolongan dan tebusan tidak diterima kecuali beberapa golongan yang diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia memberi syafaat kepada orang lain, untuk dia memberi pertolongan dan bantuan kepada orang lain. Sebahagian daripadanya, salah satu daripadanya adalah Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW boleh bagi syafaat. Dan syafaat yang paling penting, yang paling besar yang diberi oleh Nabi SAW disebut apa? Syafa'atul kubra ataupun syafa'atul uzma, syafaat yang besar. Apa maksud syafaat yang besar ini? Syafaat Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya dipercepatkan hisab. Manusia ni dia tak sabar nak tahu bagaimana kedudukan mereka, nasib mereka di sisi Allah, sama ada syurga ataupun neraka. Jadi macam mana nak tahu sebelum berlakunya hisab? Lalu diperintahkan, lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala percepatkan hisab. Dari segi bahasa, ia membawa maksud wasilah atau tuntutan, manakala dari segi huruf merujuk kepada permohonan untuk mendapatkan kebaikan untuk orang lain. Ia diberikan kepada para nabi, ulama amilin, orang-orang yang mati syahid dan juga orang-orang yang soleh. Syafaat akan diberikan kepada orang-orang Islam yang melakukan dosa besar mengikut kadar kedudukan pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syafaat hanya boleh dilakukan oleh orang yang diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Maksudnya, tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat, yakni pertolongan di sisinya, melainkan dengan izinnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla." Maksudnya, pada hari itu tidak berfaedah syafaat dari dan kepada sesiapa pun kecuali dari orang yang diizinkan oleh Allah yang melimpah-limpah rahmatnya dan kepada orang yang diredai perkataannya. Orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat ialah para nabi, para ulama yang saleh lagi beramal dengan ilmunya, orang-orang yang mati syahid dan juga para malaikat. Dalam hadis Sahih Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yashfa'u yawmal qiyamati thalatha, al-anbiya'u thumma al-ulama thumma asy-syuhada." Maksudnya,
Tiga golongan manusia yang akan memberi syafaat kepada hari kiamat kelak, iaitu para nabi, para ulama dan juga orang-orang yang mati syahid. Syafaat yang diberikan oleh malaikat mulia sabit dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda." Maksudnya, golongan yang musyrik mengharapkan pertolongan benda-benda yang mereka sembah itu, padahal berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi sesiapa yang dikehendakinya dan diredainya. Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang pertama diberikan perhormatan untuk memberikan syafaat dan dengan memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan hisab di padang mahsyar kepada manusia yang berhimpun di situ. Ia juga dikenali dengan nama syafaat Atul Uzma atau syafaat besar yang dikhususkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ia dicemburi oleh manusia generasi awal dan juga generasi akhir. Ia juga merupakan maqam mahmud yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Sebahagian daripada malam. Dia tak kata keseluruhan malam. Sebahagian. Macam buat sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu, hendaklah kamu sedekah. Jadi jangan sedekah semua. Sebahagian digunakan untuk keperluan kita, sebahagian lagi disedekah. Dan malam pun sama, bukan satu malam itu tak tidur-tidur. Dia kata sebahagian daripada malam. Hendaklah kamu bertahajud. Apa maksud tahajud? Banyak kali dah kita ulang. Apa maksud tahajud? Tarkul hujud ni apa makna? Bangun daripada tempat tidur, kita beribadah kepada Allah. Itu makna tahajud. Dan majoriti ulama faham makna tahajud itu maknanya sesuatu amalan ibadat yang dilakukan setelah bangun daripada tidur. Sama ada melibatkan sembahyang, dibangun di sembahyang sunat. Apa-apa sembahyang semua dipanggil tahajud. Sebab itu Imam Nawawi menyebut di dalam kitab Mughniul Muhtaj, termasuklah orang yang tidur terlebih dahulu lalu dia bangun, dia sembahyang witir. Bila dia sembahyang witir dia juga di sembahyang witir itu juga dianggap sebagai tahajud. Dia sembahyang niat witir, tetapi dia dianggap juga sebagai bertahajud. Jadi dengan maksud tarkul hujud ini, sama ada dia bangun, contohnya kita bulan Ramadan ini kita dah selesai tarawih dan ditamatkan dengan witir. Jadi bangun nanti nak sembahyang apa? Bangun sahur nanti. Sebab kalau kita tengok dalam hadisnya, Nabi dia buat 8 tarawih, lepas tu ditutup dengan witir 3, jadi 11. Jadi Aisyah kata dia tak tambah sama ada dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Cuma bagi orang yang buat lagi itu, ada beberapa cara, beberapa kafiat, kerana sebanyak-banyak witir sama ada 13 ataupun 11. Maka bila dia dah buat 3 dan nanti dia nak buat witir, dia nak bangun malam, dia nak buat lagi, dia tambah 1 lagi jadi 4, maka genap. Maka dia sembahyang tutup pula dengan ganjil. Okey. Adapun keadaan yang kedua, orang yang dah buat witir, dia pegang pada satu pendapat yang lain tentang witir tidak boleh dilakukan 2 kali di dalam satu malam. La witrani fil lail, tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Maka dia nak buat macam mana? Dia tak payah buat witir dah, dia tutup. Macam tadi kita dah tutup dengan witir. Bangun nanti dia sembahyang, dia sembahyang apa pun. Dia sembahyang istikharah ke, dia sembahyang mutlak ke, maka tak payah lagi dia tutup dengan witir. Okey, nak sambung masalah tahajud tadi, dia bangun nanti dia baca Quran sahaja, itu juga dia telah bertahajud kepada Allah. Bangun nanti dia baca Quran dia berselawat, dia berzikir, tahajud tu. Kerana majoriti ulama faham tahajud dengan makna tarkul hujud, buat ibadat setelah bangun daripada tidur. Sedikit sangat daripada kalangan ulama memahami tahajud dengan maksud nama bagi sembahyang.
Sikit ulama faham macam tu. Sama ada ulama tafsir, ulama hadis, ulama fiqh faham tahajud tarkul hujud. Bangun daripada tempat tidur di qiyamul lail. Sembahyanglah apa pun jenis sembahyang, semua dinamakan tahajud. Dia zikir, dia baca Quran, dia berdoa kepada Allah. Semua perbuatan-perbuatan itu dipanggil tahajud. Semoga dengan tahajud itu Allah Ta'ala membangkitkan engkau pada hari kiamat berada di tempat yang terpuji. Ini ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada Nabi SAW. Maqamah mahmudah itu maknanya syafa'atul uzma. Nabi boleh bagi syafaat yang besar. Itu doa, iaitu berdoa kepada Allah supaya dipercepatkan hisab. Okey, terus. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, Nabi SAW pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Qala huwa al-maqam alladhi ashfa'u li ummati fihi. Maksudnya, semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Baginda bersabda, ia adalah maqam yang aku gunakan untuk memberikan syafaat kepada umatku. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, Nabi SAW bersabda, "Inna syamsa tadnu yawm al-qiyamati hatta yablugha al-'arabu nithfa al-udhuni, fabainahum kadhalika istaghathu bi Adam, thumma bi Musa, thumma bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." وزاد عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني أبي جعفر فيشفع ليرضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بخلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمله أهل الجمع كله. Maksudnya, matahari didekatkan dengan manusia pada hari kiamat sehingga belum mencapai separuh telinga. Ketika mana manusia berada dalam keadaan tersebut, mereka meminta pertolongan daripada Adam, kemudian Musa, kemudian dengan Muhammad. Abdullah bin Salih menambah, aku diberitahu oleh Laythu dan ujar beliau, aku diberitahu oleh Ibnu Abi Ja'far. Katanya, lalu baginda mensyafaatkan agar seluruh manusia disegerakan hisab. Baginda berjalan sehingga memegang pemegang pintu syurga. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada baginda maqam mahmud yang dipuji oleh seluruh manusia yang berhimpun di padang mahsyar. Dalam hadis lain riwayat Jabir radhiyallahu anhu menjelaskan, Nabi SAW bersabda, "Syafa'ati li ahli al-qaba'ir min ummati." Maksudnya, syafaatku adalah untuk umatku yang melakukan dosa besar. Syafaat dapat dibahagikan kepada 5 jenis, iaitu yang pertama, syafaat untuk menyegerakan hisab di padang mahsyar. Tujuannya adalah untuk merehatkan manusia baik yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam daripada terlalu lama berada di padang mahsyar dan berhadapan dengan berbagai kedahsyatan suasana huru-hara di padang mahsyar tersebut. Kedua, syafaat adalah bentuk memasukkan segolongan manusia ke dalam syurga tanpa hisab dan hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW sahaja. Ketiga, syafaat untuk meningkatkan darjat. Syafaat ini tidak khusus untuk Nabi SAW sahaja. 3 jenis syafaat di atas tidak menimbulkan perselisihan dalam kalangan ulama tauhid. Keempat, syafaat untuk orang yang melakukan dosa besar yang berhak masuk ke dalam neraka sebelum memasuki neraka. Kelima, syafaat untuk mengeluarkan orang yang melakukan dosa besar daripada neraka. 2 jenis syafaat yang terakhir ini ditolak oleh golongan Mu'tazilah dan Khawarij, dan setiap orang yang berpendapat orang yang melakukan dosa besar kekal dalam neraka, tetapi diterima oleh golongan ahli sunnah yang beraliran Asy'ariyah, Al-Maturidiyah dan Salaf, kerana terdapat dalil-dalil yang jelas dan terang tentangnya. Syafaat yang diberikan oleh para ulama pula sabit dengan hadis riwayat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, "Inna min ummati man yashfa'u lil fi'ami minan nas, wa minhum man yashfa'u lil qabilati, wa minhum man yashfa'u lil 'atabah, wa minhum man yashfa'u lil rajul hatta yadkhulul jannah." Maksudnya, dalam kalangan umatku ada orang yang boleh memberi syafaat kepada satu jemaah, ada orang yang dapat memberi syafaat kepada satu kabilah, ada yang dapat memberi syafaat untuk satu keluarga, dan ada yang dapat memberikan syafaat untuk 1 atau 2 orang mengikut kadar amalannya. Penahanan orang beriman antara syurga dan neraka. Setelah dekat nak masuk syurga tu kena tahan lagi. Maknanya bukan terus masuk. Yang ni untuk apa? Untuk selesaikan perselisihan yang berlaku di kalangan manusia atas dunia ni.
Sebab itu kita duk berbalah dengan orang, kelahi dengan orang ni kena selesai atas dunia. Sebab tu dalam Quran summa ila yaumil qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun kan, apa sesuatu yang kamu persisihkan, perbalahkan Allah Ta'ala akan hukum sekali lagi, liyahkuma bainahum. Allah Ta'ala akan selesai sekali lagi. Oleh kerana tu bila kita berkerisih dengan orang, berbalah dengan orang, berselisih dengan orang, kena pastikan kita betul-betul. Nak tahu betul tak betul, mesti ada panduan, ada ikutannya, iaitu Quran dan hadis. Jangan kita rasa kita je betul, orang lain semua salah. Betul dan salah tu berdasarkan pada andaian, pada ukuran kita sendiri, bukan berdasarkan kepada pertimbangan kitab. Kita takut jadi macam isu yang kita akan bahas ni, sampai di hari kiamat esok nak masuk syurga tertahan kerana duk berbalah dengan orang tak selesai, melibatkan harta benda orang, kita maki hamun orang, kita hentam orang, tanpa ada alasan-alasan yang kukuh dan sesuatu perkara yang dibenarkan di dalam syarak. Kita membuat sesuatu perkara yang menyebabkan orang ni, menyebabkan sesuatu tindakan kita itu, kita ni menjadi dianggap sebagai bersalah. Bukan maksud tak boleh tegur orang, kita tak boleh kritik sesuatu benda yang betul, yang perlu kita kritik, tegur boleh. Kita nak bagi teguran, nak bagi kritikan boleh, tetapi masih di dalam ruang lingkup, di dalam adab-adab yang digariskan di dalam agama. Kalau terkeluar pada tu, besok kita takut. Amalan lain banyak, dengan puasanya, di siang hari, malam berqiyamulai, tapi dengan sebab isu kita ni dengan orang tak selesai. Sebab tu syarat taubat, bila seorang itu melakukan kesalahan, kesilapan dengan Allah, berapa syarat taubat dia untuk Allah Ta'ala ampun, Allah Ta'ala maafkan kesalahan dia? Ada 3 kan. Imam Ghazali sebut, Imam Nawawi sebut. Kita berhenti daripada melakukan maksiat, menyesal, bercita-cita tak ulang balik. Tetapi dengan manusia kena tambah satu lagi, nak kena minta maaf dulu. Lebih-lebih lagi kalau kita tak izinkan, kecuali jelas dia ada kecuali-kecuali itu banyak lah. Kecuali orang tu terang-terang salah berdasar Quran hadis, itu kita boleh lah sebut supaya dia tidak diikuti. Kalau tak terang dia salah, cuma kita berbeza pendapat dengan dia, tak boleh kita nak tak izinkan. Tak izin ni maknanya dia tentukan, kita sebut nama dia. Takut tak lepas ni, merangkak kita di akhirat besok ni. Dia tak kira duduk mana-mana kumpulan, hukum Allah Ta'ala ni dia sama je. Duduk dalam kumpulan A ke kumpulan B sama je. Betul tak betul? Sebab tu dalam Quran kata wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku, jalan yang lurus, jalan yang berpandu kepada Quran dan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi berada di dalam sesuatu organisasi, sesuatu jemaah kumpulan bukan sebagai satu jaminan untuk memastikan kita masuk syurga, dan bukan suatu kemuliaan apabila tidak ada takwa seseorang itu di dalam diri dia. Sebab Allah Ta'ala kata inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bila kita nak baca ayat-ayat macam ni, kita takut ni, kita berasa memang betul semua kita ni, daripada A sampai ke Z, segala tindakan perbuatan kita semua kita rasa betul. Cuba kita betul tak betul ini, dia al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhanmu. Bila sebut benar, kita kata benar, pastikan apa yang kita buat itu menepati tak ajaran Quran dan apa yang diajar di dalam sunnah. Okey, terus setelah orang yang beriman berjaya menyeberangi titian atau jambatan Sirat dengan selamat, mereka ditahan di suatu tempat bernama Qantara, yakni persinggahan, yang terletak di antara neraka dan syurga, untuk membersihkan mereka sebersih-bersihnya, iaitu dengan menyelesaikan perselisihan yang berlaku sesama mereka di dunia dahulu, yang belum diselesaikan sama ada dalam bentuk mengambil hak sesama orang Islam atau permusuhan sesama orang Islam. Setelah diselesaikan, barulah mereka diizinkan untuk masuk ke dalam syurga. Perkara ini dinyatakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhrusul mu'minuna min nar fayuhbasuna 'ala qantaratin baina al-jannati wan nar. Fayuqattu li ba'dihim min ba'di madhalim kanat bainahum fid dunya, hatta idza huddibu wa nuqu udhina lahum fi dukhulil jannah.
فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أحدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. Maksudnya, orang yang beriman selamat daripada neraka, lalu mereka ditahan di kantara yang terletak di antara syurga dengan neraka, lalu diselesaikan kezaliman yang berlaku sesama mereka di dunia dahulu. Setelah diselesaikan dan dibersihkan, barulah mereka diizinkan masuk ke dalam syurga. Maka demi Tuhan yang diri Muhammad berada di dalam tangannya, sesungguhnya seseorang dalam kalangan anda lebih mengenali rumahnya di dalam syurga berbanding dengan rumahnya di dunia dahulu. Manusia kufur dimasukkan ke dalam neraka. Neraka merujuk kepada tempat azab dan balasan yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman yang melakukan maksiat, yang tidak bertaubat, yang sabit dengan Alkitab As-Sunnah dan juga ijma' ummah. Ia mempunyai 7 pintu. Setiap pintu mempunyai bahagian-bahagian tertentu yang telah dibahagikan. Azab di dalam neraka itu berbeza-beza dan berbagai-bagai jenis dan bahagian. Neraka sudah pun wujud sekarang dan kekal abadi, tidak akan binasa. Orang-orang kafir akan kekal berada di dalamnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Maksudnya, maka kalau kamu tidak dapat membuatnya, dan sudah tentu kamu tidak dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu-batu berhala, yaitu neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحروا بهما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Maksudnya, inilah dua golongan mukmin dan kafir yang berbantah-bantahan tentang Tuhan mereka. Maka orang-orang yang kafir akan disediakan untuk mereka pakaian dari api neraka, serta dicurahkan atas kepala mereka air panas yang menggelegar, yang dengannya dihancurkan apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit badan mereka. Dan mereka pula disediakan batang-batang besi untuk menyiksa mereka tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu, disebabkan mereka menderita azabnya. Mereka dikembalikan padanya serta dikatakan, rasalah kamu azab siksa yang membakar. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, takhruju 'unuqun minan nari yawm al-qiyamah laha 'ainani tukhbirani wa udhunani tasma'ani wa lisan yantiqu yaqulu inni ukiltu bi thalatha bi kulli jabbarin 'anidin wa bi kulli man da'a ma'a Allah ilahan akhar wa bil musawwirin. Maksudnya, satu tengkuk akan keluar daripada neraka pada hari kiamat. Ia mempunyai 2 mata yang boleh melihat, 2 telinga yang boleh mendengar, dan lisan yang boleh bercakap. Ia berkata, sesungguhnya aku diwakilkan untuk melakukan 3 perkara, iaitu membakar setiap orang yang sombong lagi degil, setiap orang yang berdoa kepada Tuhan yang lain daripada Allah, dan orang yang membuat patung. Orang yang meninggal di atas kalimah tauhid tidak akan kekal dalam neraka jika diazab di dalam neraka kerana melakukan dosa-dosa besar. Sebaliknya, orang yang melakukan syirik dan kufur kekal dalam neraka dan tidak akan keluar daripada neraka tersebut buat selama-lamanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka jahannam, kekalah mereka di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar yang dimaksudkan ialah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dan meninggal dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkannya ke dalam neraka untuk diazab buat sementara waktu, sebagai balasan di atas apa yang dilakukan, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Kecuali orang yang diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum masuk ke dalam neraka, dia akan masuk ke dalam syurga sebelum merasai azab di dalam neraka. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu menjelaskan, Nabi SAW bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sha'iratin min khair
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. Maksudnya akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, sedangkan di dalam hatinya terdapat kebaikan walaupun sebiji sekoi. Akan keluar daripada neraka yang mengucapkan kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan di dalam hatinya terdapat kebaikan walaupun sebiji gandum. Dan tidak akan keluar daripada neraka orang yang mengucapkan kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan di dalam hatinya terdapat kebaikan walaupun sebesar atom. Manusia beriman dimasukkan ke dalam syurga. Syurga dari segi bahasa membawa maksud kebun, dari segi istilah membawa maksud tempat balasan pahala dan nikmat yang kekal abadi yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang beriman. Di dalamnya ada bidadari, pelayan-pelayan yang kekal abadi, daging burung yang lazat, sungai-sungai daripada air tawar, madu yang suci murni, air susu yang tidak berubah rasanya, dan arak yang mengandungi kelazatan kepada orang-orang yang meminumnya. Di dalamnya juga terdapat perkara-perkara yang tidak pernah dilihat oleh mata kasar manusia, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas dalam hati mereka. Penghuninya bersaudara dan bertemu antara satu sama lain sambil duduk di atas katil masing-masing. Allah Subhanahu Wa Taala mencabut perasaan iri hati dan dengki daripada hati-hati mereka. Mereka hidup berkasih sayang. Ucapan mereka di dalam syurga ialah salam sejahtera dan nikmatnya kekal abadi. Syurga mempunyai 8 pintu. Pintu-pintu itu pula melibatkan berbagai-bagai jenis, bahagian dan darjat. Yang paling tinggi ialah syurga Firdaus. Ahli syurga yang memperoleh nikmat yang paling sedikit sekali ialah yang memperoleh nikmat yang ada di dunia dan 9 kali ganda daripadanya. Penghuninya tidak akan menghadapi saat kematian dan kebinasaan. Syurga sudah wujud sekarang di tempat yang hanya diketahui Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana neraka sudah wujud sekarang dan berada di tempat yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja mengetahui. Ia dibuktikan berdasarkan Alkitab, As-Sunnah dan ijma' ummah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Maksudnya, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghun 'anha hiwala. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh disediakan bagi mereka syurga-syurga Firdaus sebagai tempat tetamu yang serba mewah. Mereka kekal di dalamnya dan tidak ingin berpindah daripadanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذات للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Maksudnya, sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti berikut. Ada padanya beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, dan beberapa sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai dari arak yang lazat bagi orang-orang yang meminumnya, dan juga beberapa sungai dari madu yang suci bersih. Dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keredaan dari Tuhan mereka. Adakah orang-orang yang tinggal kekal di dalam syurga yang sedemikian itu keadaannya sama seperti orang-orang yang tinggal kekal di dalam neraka dan diberi minum dari air yang menggelegak sehingga menjadikan isi perut mereka hancur? Sudah tentu tidak sama. Okey, berdasarkan kepada ayat Quran dan juga hadis-hadis yang sahih, syurga tu neraka tu dah ada. Di antara bukti yang lain, asal Nabi Adam dan Hawa duduk di mana? Dan syurga kan? Dan berdasarkan kepada hadis juga, selain daripada ayat-ayat yang telah kita baca tadi,
menunjukkan syurga tu dah ada. Yang keduanya neraka, yang Nabi kata raudatun min riyadil jannah hufratun min hufarin nar. Kubur ini adalah satu alam yang dia adalah merupakan suatu tempat persinggahan bagi orang-orang yang merupakan dia itu adalah penghuni syurga. Dia telah mendapat tempias cebisan daripada nikmat syurga. Raudatun min riyadil jannah, taman daripada taman syurga. Kalau dia merupakan ahli syurga, sebahagian daripada nikmat syurga dia dah dapat. Maknanya syurga tu dah ada. Sebaliknya, seseorang yang akan dimasukkan dalam neraka, sebahagian daripada siksaan api neraka dia dah terasa di dalam kubur. Okey, terus. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Maksudnya, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala dhumratin yadkhuluna al-jannata 'ala suratil qamari lailatal badr, thumma alladhina yalunahum 'ala ashaddi kawkabin durriyyin fis sama'i idha'atan la yabuluna wa la yatarawwatun wa la yatafiluna wa la yamtaqituna amshatuhum adh-dhahab wa rashhuhum al-misk wa مجامرهم الألوة الأنجول وعود الطيب وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. Maksudnya, kumpulan yang pertama yang akan memasuki syurga adalah dalam rupa bulan pada malam purnama, kemudian yang mengikut mereka dalam rupa bintang yang bergemerlapan di langit. Mereka tidak membuang air kecil dan tidak membuang air besar, tidak berendah dan juga tidak berkehak. Sikat-sikat mereka adalah emas, peluh mereka adalah kasturi, bahan bakar di tempat bakar bara mereka adalah kayu gaharu. Isteri-isteri mereka adalah bidadari yang bermata luas. Penghuni syurga itu pula berada dalam bentuk seorang lelaki dalam rupa bapa mereka Adam yang tingginya 60 hasta di langit. Kesimpulan, hari kiamat bermula daripada kematian seseorang. Berdasarkan hadis riwayat Hani' Maula Uthman bin Affan, katanya, كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. Maksudnya, apabila Uthman berdiri di sebelah kubur, beliau akan menangis sehingga basah janggutnya. Beliau ditanya, ketika Tuan mengingati akhirat dan api neraka, Tuan tidak menangis, tetapi ketika mengingati kubur, Tuan menangis. Ujar beliau, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah persinggahan pertama menuju ke akhirat. Jika seseorang selamat di situ, yang selepas daripada itu adalah lebih mudah. Dan jika dia tidak selamat ketika berada di situ, yang selepas daripada itu lagi tidak selamat. Ada juga dalam kalangan ulama yang berpendapat hari pertama akhirat bermula daripada kebangkitan seseorang daripada kubur, dan hari terakhir ialah apabila ahli syurga memasuki syurga dan ahli neraka memasuki neraka. Masa ketibaannya tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.